Tapi asa dengan makna mudah-mudahan lah, mengharap, tu daripada sebelah kita, daripada Allah Ta'ala. Asa tu litahqiq, pasti Allah Ta'ala akan mengampuni. Itu janjian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu mata jangan turun bandar kan dulu kan, bulan-bulan Ramadan jangan turun bandar, dia kata kuruh puasa. Memang dulu di rumah jangan ke mana-mana. Di rumah turun bandar kuruh pahala puasa, maksiat mata banyak. Sekarang ni maksiat mata boleh berlaku dalam masjid. Ada, tak tahulah dia kebetulan ke macam mana. Tengah orang mengajar, duduk gesek telefon, tengok benda dok pakai. Kebetulan yang sekarang ni ada orang duduk belakang, duduk gesek telefon, orang lalu ke belakang, tengok main apa tu. Orang duduk mengajar depan dalam masjid. Boleh berlaku lagi maksiat mata. Ada ni sekarang. Dulu mudah je, jangan kita bandar. Orang bandar, orang puang pun semua duduk di rumah, tak ada maksiat mata. Sekarang ni boleh berlaku maksiat mata walaupun dalam masjid, walaupun orang tengah mengajar. Dia kebetulan, wallahu alam lah. Ada ni maksiat mata, maksiat telinga. Sekarang ni bagai-bagai maksiat zahir. Dia hok nak kena mujahadah ni, hok kejahatan ni, maksiat batin nak kena mujahadah. Riya, ujub, takabur, hasad, tu nak kena mujahadah. Hok tu hok tempat besar godaan syaitan. Godaan besar, tempat godaan besar syaitan adalah hati. Tapi kalau zahir hok mudah pun tak boleh nak jaga, hok hati nak jaga macam mana? Ni capu ni. Time semayang, time belajar. Time wa'amma. Siapa masa maksiat mata, maksiat telinga, maksiat hati. Ni bercampur. Hak ni hak martabat yang kedua, martabat yang ketiga, yang pertengahan ni. Hak ni sentiasa mujahadah ni. Ini sentiasa mujahadah. Tapi tak tetap, tak istiqamah. Tidak istiqamah taat zahir batin, tidak istiqamah di dalam meninggalkan maksiat zahir dan batin. Ini hak pertengahan. Dan alamat bagi orang yang di dalam peringkat ini, peringkat sabar yang ketiga, peringkat pertengahan ni, bahawa meninggalkan ia akan setengah keinginan. Meninggalkan ia akan setengah keinginan. Dia sekarang ni apa-apa tuntutan zahir dan batin, apa-apa maksiat zahir dan batin, pokok pangkal balik kepada ilmu. Apa dia? Ketaatan zahir. Apa dia? Ketaatan hati. Balik kepada ilmu. Ketaatan zahir, semayang. Semayang macam mana taat? Semayang macam mana ketaatan? Semayang yang macam mana zanbun kabir, dosa besar. Faham tak ni? Taat zahir semayang. Semayang mana pahala yang paling besar? Hak amalan zahir. Semayang lah pahala yang paling besar amalan zahir. Pahala yang paling besar iman akidah. Tapi hak amal zahir, pahala yang paling besar adalah semayang. Semayang macam mana pahala besar? Kalau sembahyang tidak melengkapi syarat rukun berlandaskan kepada ilmu, bukan pahala besar, zanbun kabir, dosa besar. Dosa besar. Itu hak taat zahir. Taat batin pula, taubahnya apa, khauhnya apa, zuhudnya apa, ni sabarnya apa, syukur ikhlasnya apa. Itu taat hati. Nak meninggalkan maksiat zahir dan batin, kena balik pada ilmu. Apa dia maksiat batin, apa dia riya, ujud, takabur, itu semua balik pada ilmu. Itu berkaitan dengan ketaatan zahir dan batin, furu'uddin, cabang agama. Hak paling besarnya usuluddin, iman, akidah yang paling besar. Itu yang paling besar, pahala yang paling besar, dosa yang paling besar.
paling iman, paling akidah, paling yang paling besar. Kalau pegangan yang salah, dosa yang paling besar. Itu kalau hak tak kafir. Kalau pegangan salah tu hak kafir, kekal neraka selama-lamanya, sampai puasa tidak sah walaupun comel bekor tasawuf sekalipun. Ilmu tu tetap ada. Tak ada ilmu, tak ada pembicaraan. Fardu ain kena beres, kena luluh sepenuhnya. Kena luluh sepenuhnya. Dia ada hak dia ada sakatan dia. Hak ni fardu ain, selebih ni fardu kifayah. Orang yang mengaku fardu ain diluluh dah, beres dah, tanya, setakat mana fardu ain hak luluh? Setakat mana fardu hak beres? Dia ada sakatan dia. Setakat mana sebenarnya? Kata luluh, kata beres, kata selesai, setakat mana sebenarnya fardu ain? Hak ni pun tak boleh nak jawab. Dah kata luluh macam mana? Beres macam mana? Batulah dalam kitab Imam Ghazali, nasihat agama, ilmu, amal. Ilmu, amal. Itu nasihat agama. Fikir agama, ilmu, amal. Ilmu, amal. Ada lagi dua tu. Nasihat agama, fikir agama, ilmu, amal. Kedua-dua ni diumpamakan dengan dua permata. Tapi antara ilmu dengan amal, kata Imam Ghazali, yang paling afdal adalah ilmu. Yang paling utama adalah ilmu. Yang wajib didahulukan adalah ilmu. Itu dalam kitab Minhajul Abidin. Lepas tu Imam Ghazali pun datangkan dia punya hak sakatan dia. Nak cakap bab agama, ilmu, amal. Ilmu, amal. Cakap ilmu saja tak cukup. Cakap amal saja tak jadi tu. Cakap ilmu saja tanpa amal, pokok tidak berbuah. Cakap amal saja tak ada buah langsung. Tak ada cara langsung tu. Jadi nak nasihat agama, nak fikir agama, ilmu, amal. Ni bicara bab amal. Macam mana kita nak sentiasa sabar? Ini amal batin. Macam mana kita nak sentiasa sabar? Hak amal batin ni. Kita kena faham bab sabar. Manakah sabar yang wajib? Manakah sabar yang sunat? Kalau kita tak pernah bagi hati. Ni fardu ain ni. Sebut perkataan sabar, semua boleh sebut. Apa dia sabar? Apa dia sabar? Kemudian mana sabar yang wajib, mana sabar yang sunat. Hak ni hak berkaitan dengan amal batin, ketaatan batin. Sabar sebagaimana sembahyang puasa, perintah Al-Quranul Karim. Wajib ijma' ulama. Kalau sabar yang wajib, sunat-sunatlah. Ini dipanggil belajar fardu ain ilmu tasawuf. Camoh, kita kena sentiasa sabar. Kita kena sentiasa syukur. Kita kena sentiasa ikhlas. Tu cerita bab amal, ilmu beres. Kalau sebut bab amal saja, sabar, syukur, ikhlas tu amal batin. Tapi apa dia sabar, apa dia syukur, apa dia ikhlas? Kalau ilmu tak ada. Itu hanya perkataan. Itu hanya perkataan. Nasihat sabar kena perinci bab sabar. Macam kata nasihat semayang lah, kena semayang. Kena belajar bab semayang molek, bukan semayang saja. Perinci molek. Syarat semayang, syarat bagi tiap-tiap rukun semayang, syarat bagi berjemaah. Itu fardu ain. Fardu ain luluh beres. Bak syarat berjemaah pun tak tahu Bak mafid masbuk pun tak pernah dengar Itu fardu ain macam mana tu? Jadi sekarang nak pergi pada hak mujahadah pada amal batin. Mujahadah pada amal batin. Sabar atas yang menyuruh kepada agama. Sabar ketika melawan seruang daripada tentera syaitan.
Sabar. Apa yang menyeru pada agama, apa yang menyeru kepada hawa nafsu, apa yang menyeru kepada tentera syaitan. Kita jangan ingat, orang belajar pun ada hawa nafsu sendiri, orang beramal pun ada hawa nafsu sendiri. Belajar ikut hukum, bukan ikut hawa nafsu. Oh, saya ustaz, kalau pekoh saya minat, kalau tauhid saya tak minat, kalau tasawuf saya tak minat. Itu hawa nafsu, itu bukan agama. Ada yang bersikap seumpama tu. Kalau pekoh hukum hakam dia suka, kalau tauhid tasawuf dia tak suka. Tauhid payah dia kata, tasawuf ni warak sangat dia kata, tak padang dengan dia orang muda. Boleh cakap gitu. Tauhid dia kata payah, berat dia kata. Tasawuf ni warak dia kata. Lepas tu tak apalah, saya belajar bab pekoh tak apa dah. Itu hawa nafsu, itu bukan seruan agama gitu. Itu hawa nafsu yang menyuruh pada tentera syaitan. Dalam belajar tu sendiri, walahal belajar fiqh tu fardhu ain dah. Ni kalau ceramah saja fardhu ain, tauhid fiqh tasawuf pun tak ada, waktu balik awal lah. Makna dalam belajar terkadang mengikut seruan hawa nafsu sendiri, bukan mengikut seruan agama. Kita nak buat berseruan agama memang perik lah, memang perik. Sebab apa? Kalau kita dahulu jauh terpesong, nak kembali balik memang perik. Jauh terpesong jangan faham tadi, jangan faham orang dok semayang saja, orang dok puasa saja, itu memang jauh terpesong lah. Termasuk yang jauh terpesong, yang duk masjid sentiasa tapi akidah tak betul, semayang tak betul, hati riak ujub takabur, itu jauh terpesong walaupun atas rupa kebajikan. Itu jauh terpesong, sesat. Akidah salah, sesat. Semayang tak betul, sesat. Riak ujub takabur, wajib neraka jikalau tidak diampuni. Tak sesat. Nak kembali balik pada jalan sebenar tu, memang periklah. Nafsu tak suka. Nafsu sukanya angkat. Oh, cerita amal ni boleh ni, amal ni tu hawa nafsu belaka ikut suka dia je. Buat amal ikut suka dia je, itu hawa nafsu. Itu bukan menyuruh kepada agama yang sebenar. Tipu dari syaitan atas rupa kebajikan. Itu kata Imam Ghazali rahimahullah. Pembicaraan kadang kita minhat cerita bab manusia, dunia, syaitan, nafsu, empat perkara ni yang menyikat daripada amal ibadah. Syaitan panjang berada cerita. Jadi yang menyuruh pada agama ni balik pada ilmu. Comel dah ni. Tapi sentiasa mujahadah. Terkadang menang yang menyuruh pada agama dengan ilmu, terkadang menang yang menyuruh kepada nafsu. Yang mana ilmu ada, ilmu ada, dia tahu dah ini hawa nafsu, ini godaan syaitan. Nak tahu menyeru pada agama dengan ilmu, nak tahu ni hawa nafsu ni, ini godaan syaitan ni, nak tahu macam mana? Ilmu. Ilmu ada, beramal, bermujahadah. Tapi kadang-kadang kalah juga bahagian yang menyuruh kepada agama, hak menangnya hak yang menyuruh kepada hawa nafsu, tentera syaitan. Jadi hak pakat ni alamat tanda dia bahawa meninggal dia akan setengah keinginan, iaitu keinginan yang daif, dan lemah dia daripada keinginan yang kuat. Keinginan yang daif. Saya mengaji guru saya dulu ni, keinginan yang daif seperti melihat perempuan yang tua. Perempuan tua tunduk muka lah, tak tengok apa perempuan tua. Dan lemah ia daripada kena yang kuat. Kalau perempuan muda jangan pula tengok boleh ada dak kelip mata. Orang misal tu guru ni, kan tengok perempuan kan haram walaupun perempuan tua. Perempuan tua tunduk lah. Sebab apa? Tengok pun tak ada apa, tunduk. Kalau hak perempuan, hak muda, hak jangok, itu contoh dia lah. Mana
meninggal ia akan keinginan, itu keinginan yang dhaif dan lemah daripada keinginan yang kuat. Keinginan dhaif dia boleh tinggal, keinginan nafsu yang kuat tak boleh tinggal. Kalau katalah bak makan, keinginan yang dhaif ke yang kuat Kalau bak makan, bak tidur, kuat juga dah. Ada ketika boleh tinggal hak keinginan yang lemah tu, tapi keinginan yang kuat hak tu tak boleh nak tinggal. Dan terkadang meninggal ia akan keinginan yang kuat boleh tinggal, boleh pada setengah masa, dan tiada pada setengah masa yang lain. Keinginan yang lemah dia boleh tinggal, beres. Keinginan yang kuat dia lemah. Dia lemah ni. Bukan kata dia tak boleh nak tinggal keinginan yang kuat ni, cuma lemah je. Bila lemah ni, terkadang dia boleh tinggal juga keinginan yang kuat pada setengah masa, dan tiada meninggal ia akan keinginan yang kuat pada setengah masa yang lain. Ni. Mana? Waktu kita tilik pada diri kita sendiri, tilik dengan ilmu, muhasabah dengan ilmu. Macam mana kita hak keinginan nafsu, hak lemah-lemah boleh tinggal, keinginan hak lemah-lemah boleh tinggal. Tapi kalau keinginan yang kuat, lemah daripada meninggal keinginan kuat. Lemah macam mana? Terkadang boleh tinggal, terkadang tak boleh tinggal. Dan ia sentiasa duka cita atas lemah daripada meninggalkan keinginan yang kuat. Dia duka cita, dia bukan suka dengan keadaan diri. Hak godaan nafsu hak kuat ni lemah, terkadang boleh tinggal, terkadang tak boleh nak tinggal. Lepas tu dia macam mana? Dan ia sentiasa duka cita atas lemahnya. Ini hak pangkat sabar yang pertengahan. Dia duka cita dan berkekalan ia melawan akan hawa nafsunya dan memeranginya. Dia tak biarkan, dia sentiasa melawan hawa nafsunya dan memeranginya. Maka inilah perang yang lebih besar. Hak ni yang Nabi kata, kita pulang daripada jihad yang kecil kepada jihad yang lebih besar, iaitu jihadun nafsi, jihad melawan akan hawa nafsu sendiri. Sentiasa berjihad, tapi begitulah, terkadang melakukan kejahatan ikut hawa nafsu, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, duka cita, berasa sedih di hati. Kenapa? Kerana turut kehendak hawa nafsu. Dia mujahadah dalam masa yang lama, akhirnya yang menyuruh pada kejahatan lemah, hilang dah. Hanya semata-mata yang menyuruh kepada kebajikan, naik sabar, martabat yang paling tinggi. Yang mana yang menyuruh pada kejahatan sudah tidak ada, semata-mata istiqamah atas ketaatan zahir dan batin, istiqamah tetap atas meninggalkan maksud zahir dan batin. Masuklah pada ayat innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Siapa tangening barulah tidak ada ketakutan ketika nak mati, tidak ada ketakutan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada duka cita. Ini hak sampai kepada martabat sabar, hak paling tinggi. Istiqamah atas ketaatan wajib sunat, sentiasa dengan amal ibadah. Tapi tak dinafikan terkadang berlaku juga kesalahan, sebab kita tidak maksum. Hak pertengahan tu berulang kali berlaku perkara yang jahat, berulang kali. Tapi lama-lama kurang, barulah tetap atas ketaatan. Berlaku kesalahan, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi pokok pangkalnya balik kepada ilmu. Fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu tasawuf. Berulang kali pun tak apa. Biar mantap, biar kemah, terutama sekali fardu ain tauhid, fardu akidah. Tak ada situ, tak ada agama, tak ada pembicaraan ilmu fiqh, tidak ada pembicaraan ilmu tasawuf tanpa ilmu tauhid, ilmu akidah. Dan ketahui olehmu bahawasanya hajah kepada sabar itu melengkapi ia akan segala masa. Sabar ni sepanjang masa. Adakah sembahyang sepanjang masa? Tidak. Adakah puasa sepanjang masa? Ramadan saja. Ketaatan yang zahir. Adapun sabar melengkapi ia akan segala masa. Orang yang sakit berat, akhirnya kewajipan puasa ada dah. Dah wajib dah kamu puasa. Tapi sabar sepanjang masa. Mana terlantar tinggal kulit, tinggal tulang, puasa tak wajib. Tapi sabar sepanjang masa. Taat batin sepanjang masa. Syukur sepanjang masa. Ikhlas sepanjang masa. Tawakul sepanjang masa. Ini hak taat batin. Taat zahir tidak sepanjang masa. Semayang 5 kali sehari je, bukan sepanjang masa. Tapi sabar, taat yang batin melengkapi ia akan segala masa. Sebab itulah tempat godaan, tempat seruan malaikat mulhim, tempat godaan syaitan yang paling besar adalah pada hati kita masing-masing. Tempat seruan malaikat mulhim, tempat godaan syaitan adalah pada hati kita masing-masing. Hak tu hak paling besar sekali. Hak hati. Hak zahir simple saja. Perintah-perintah zahir simple saja, lebih mudah. Tapi kalau zahir pun kita tidak selesai, nak bicara bab hati macam mana? Kalau bab pegangan lagi simple. Faham, pegang, siap. Tapi kena faham molek. Kena jelas molek. Pegang kejap, selesai. Kuat ada kuat kita pegang ni. Mantap tak mantap akidah iman kita. Pergi pada fiqh tasawuf. Pergi pada fiqh tasawuf yang akan menentukan kuat ke tak kuat iman akidah kita. Bila ceritanya akidah simple. Faham molek, lengkap info doain tauhid, pegang akidah molek. Hak zahir fiqh dia mudah. Hak bicara bab hati. Tempat tilik Allah adalah hati kita semua. Hak zahir. Tapi perhitungan besarnya adalah pada hati kita masing-masing. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.